selesaikan semua hutang-hutang kita. Itu dah sebut tadilah kan. Waris-waris anak-anak diberitahu kan? Sebab dalam satu hadis, roh seseorang mukmin itu tergantung-gantung, dihalang daripada tempat yang mulia dengan sebab hutangnya, sehinggalah hutangnya itu dilunaskan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Alahan ada dikatakan, kalaulah seorang tu mati syahid, Allah hidupkan dia balik, Rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salam dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan tuan kuasa masjid, pemimpin tempatan semua peringkat yang bersempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam solat subuh berjemaah, dan kemudian kita berkuliah berada di taman-taman syurga. Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Dan antara perkara yang dilakukan oleh kebanyakan, kadang-kadang mereka boleh bangun pada malam hari untuk bertahajud, untuk melakukan ibadah kan pada malam hari. Dan ada yang berusaha bangun malam untuk berzikir, untuk qiyamul lail dan sebagainya. Itu adalah merupakan amalan yang terpuji. Namun bagaimanapun, kadang-kadang kalau tanpa perancangan dan persediaan, ada kemungkinan ada yang tertinggal solat subuh berjemaah disebabkan mengejar amalan sunat itu tadi kan. Sedang lebih menyedihkan lagi, bukan hanya tak pergi berjemaah, tinggal tu subuh pun ada kadang-kadang. Itu antara kesilapan yang memalukan di sisi Allah SWT. Sedangkan pahala solat fardu ini lebih besar, seperti mana dijanjikan oleh Allah SWT berdasarkan sabda Nabi SAW, bermaksud sesiapa yang solat isyak berjemaah, maka dia seolah-olah bangun bersolat separuh daripada malam. Dan barang siapa yang solat subuh berjemaah, maka dia seolah-olah telah bangun bersolat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim. Itu sebabnya mustahab. Dan hari ini kita tengok banyak ada tempat dia nak buat program subuh macam Jumaat. Subuh macam Jumaat. Ada di Felda Palung 14 di Negeri Sembilan. Dia buat kempen budak-budak sekolah rendah yang datang sembahyang Jumaat di masjid sembahyang subuh dapat duit belanja RM3 seorang. Mak ayah bising pergi jangan tak pergi. Mak ayah tak pergi, suruh anak pergi. Lepas tu JK Masjid buat pula satu program lagi, iaitu yang dewasa kalau datang sembahyang subuh berjemaah 40 hari berturut-turut, layak cabutan bertuah menang skuter. Ramai orang tua pergi pula. Dia kena cop JK Masjid cukup 40 hari berturut-turut. Ada orang cakap, dia kata macam tu tak ikhlas lah, tapi pada saya kadang-kadang kena buat macam tu. Bila dia dah cuba tu, baru dia faham nikmat dia dapat bangun subuh ni. Sebab bukan semua orang. Pernah satu ketika Nabi nampak puterinya Fatimah sedang baring di tempat tidur pada waktu subuh tu. Dia tegur, wahai puteriku, bangunlah dan janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Tu ayat Nabi tu. Jangan kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Sedangkan Allah menggunakan rezeki sebanyak-banyak daripada subuh sampailah terbit matahari. Mana bila Nabi sebut jangan jadi seperti kebanyakan orang, Nabi dah tahu dah lagi ramai yang tak bangun subuh daripada yang bangun. Kan? Tu yang ada orang kadang dia tak ada apa-apa, dia rasa okey je. Sebab dalam satu hadis lagi, berilah khabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid-masjid di waktu gelap, bahawa dia akan mendapat cahaya yang sempurna di akhirat kelak. Maknanya dalam gelap ni jarang orang datang subuh terang kan? Memang dalam waktu gelap. Jadi kita akan mendapat cahaya yang sempurna di akhirat kelak.
Dan hari ni kan, hari ni kita beri teguran secara terus kepada mereka meninggalkan solat berjemaah, terutamanya pada waktu subuh, khususnya pada orang lelaki. Ada orang kadang sibuk sangat, tapi tengok ramai je. Bila buat kempen subuh macam Jumaat, tiba-tiba boleh capai kan, macam di Pulau Pinang tu, masjid tu boleh capai 7,000 orang jemaah. Di Johor sampai 2 shift sembahyang subuh kan, tak muat masjid, kena second round pula kan. Jadi mana kata boleh pun bangun kan, tapi tak perlu kempen. Ada satu masjid dekat Sungai Koyan, memang setiap pagi macam Jumaat, memang tak payah kempen, memang pada dulu dia macam tu kan. Tapi sekarang ni macam di apa di pekan-pekan, di bandar-bandar tak ada masalah. Sekarang ni banyak di kawasan luar bandar dah mula masalah sebab jemaah tak ada. Sebab bukannya orang tak nak datang, yang ada pun tinggal belia-belia dah tak ramai, belia dah berhijrah, tinggal beliau je. Yang beliau ni pula tak nampak dah kan. Kadang malam nak pergi masjid pun dah tak boleh, naik motor pun dah tak apa nampak mata. Jadi dia orang terpaksa, dia orang bukannya tak nak serahkan kepada orang muda dia tak ada kan. Itu antara konflik yang ada lah kan. Dan hari ni kita tahu kita dah pun masuk bulan Syaban kan? Bulan Syaban dah hampir dah dengan pertengahan Syaban, dah dekat sangat dengan Ramadan. Itu sebab kena lazimkan pada sebelum sampainya bulan Ramadan ni, kita kena lazimkan solat sunat taubat. Sunat taubat, minta ampun dengan Allah banyak-banyak atas dosa yang kita lakukan. Melainkan kita confident, alhamdulillah setakat ni belum ada dosa lagi, confirm ada dosa. Nabi kata semuanya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa itu bertaubat kepada Allah dan datanglah ke masjid, lazimkan ke masjid kan? Lebih baik subuh berjemaah di masjid. Sampaikan Nabi pun kata Nabi pernah bercita-cita, Nabi kata, kalau ikutkan nanti aku, Nabi kata, nak saja aku bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah di masjid. Cuma Nabi tak buat lah kan? Nabi bercita-cita je. Kalau Nabi buat jadi sunnah pula kan? Dah tak ada baju lain pula, imam pergi bakar rumah orang, macam mana pula kan. Dah habis waktu satu rumah kena bakar, dan imam ambil sampai dah rumah imam pula kena bakar. Tapi maksud je tu nak memberi penegasan, menegaskan betapa mustahaknya pergi solat berjemaah. Ketika zaman Sayyidina Umar, pernah seorang sahabat tu tak datang sembahyang subuh berjemaah. Dia datang ziarah, tengok kenapa kau tak datang subuh ni tadi. Bayangkan macam tu sekali. Sampaikan seolah-olah nak menyampaikan salam takziah pada orang yang tak sembahyang subuh berjemaah. Macam itulah penekanan dia bagi. Risau dia kalau orang tak pergi sembahyang jemaah subuh. Kita pula tiba-tiba nampak muka orang tu, kita risau apa hal pula dia tiba-tiba datang subuh ni kan. Macam tu kan. Dia terbalik kan. Macam tu lah. Jadi mana kalau kita dah lazim kan, itulah ni. Anak-anak pula kan, kita nak kena biasakan dah bangun pagi. Itu sebabnya tajuk-tajuk sekarang ni ceramah kan, dekat Masjid Surau ni, andainya ini Ramadan terakhir. Yang ni hari ni pula, andainya ini subuh terakhirku. Macam tajuk drama kan. Tapi betul lah tu kan. Kalau kita rasa itulah yang terakhir, apa yang kita buat kan? Nabi pernah lukis, ambil satu ganting kayu tu, Nabi lukis satu garisan panjang dekat tanah. Buat garisan panjang, dan Nabi buat garisan segi 4 tepat macam tu, tergantung pada garisan yang panjang tu. Segi 4 tepat tu tergantung. Dalam segi 4 tepat tu Nabi cakap-cakap dalam tu. Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah? Nabi beritahu garisan panjang tu, itulah cita-cita manusia. Panjang tu cita-cita, nak buat tu, nak buat ni. Hujung tahun ni kau tengoklah rumah aku jadi apa, kau tengoklah dalam minggu depan kereta aku colour tukar jadi apa, kau tengok pagi raya aku pakai baju colour apa. Semua cita-cita panjang. Tapi segi 4 tepat tu setakat tu je umur kita sebenarnya. Kemudian yang dia ambil cakap-cakap calar tadi, ujian, cobaan, cabaran dalam hidup kita menyebabkan kita tak terasa. Tu yang macam budak-budak sekolah bila puasa tu, lambatnya tak bergerak jam ni sebab dia tak ada kerja lain. Tengok dia puasa je, tengok bila lah nak buka, bila dah masuk sekolah menengah, dia dah pandai berkawan, dia dah mula sibuk sikit diri dia, kejap dia dah nak berbuka, tapi lambatnya nak raya. Dia pergi budak remaja kan. Tapi macam kita ni,
yang dah penuh dengan masalah, macam-macam benda fikir, macam baru hari tu je dah puasa balik. Itu tandanya apa? Nak mati. Tak payahlah fikir banyak macam tu lah. Dah dekat dah dengan mati tu. Kalau cepat tu kan, mana dekat sangat dah dengan kematian. Bila masa dah tak terasa tu, tu sebabnya orang yang makin meningkat usia ni makin tak selera nak sambut hari lahir. Bila orang keluar kek, tak payahlah, tak payah, sebab dia tak nak, tak suka ni kan. Makin teruk kan, 70 tahun 70 batang kek apa lilin, habis tiup langsung mati. Banyak sangat lilin tiup kan. Tak nak, betul. Makin lama makin meningkat usia, makin cepat masa berlalu. Maka salah satu cara paling mudah, datang masjid. Datang masjid. Setiap jalan tu, jalan setiap langkah kita nak pergi ke masjid. Langkah ke masjid, langkah yang pertama diampunkan dosa-dosa. Langkah yang kedua, ditinggikan, diangkat darjat di sisi Allah. Dan begitulah seterusnya. Faham tak? Mana setiap langkah tu, kan? Jadi siapa yang rumah tu lebih kurang tu jalan kaki lah. Jalan kaki. Kalau duduk daripada Nibung Tebal, jalan kaki sampai ke sini, kosong pagi sampai dah tak rupa orang lah kan. Tak adalah. Maksud saya tu, maknanya perjalanan kita, langkah kaki kita pergi ke kereta, turun kereta, jalan kaki, masuk dalam masjid, semua Allah Ta'ala bagi ganjaran dia. Maka rugilah kita. Orang yang berada di masjid ni, daripada pagi lagi, subuh sampai, didoakan oleh para malaikat. Malaikat mendoakan solat seorang lelaki berjemaah melebihi 27 darjat dari solat seseorang yang dikerjakan di rumahnya. Dan disebut dah, benda ni kita tahu dah. Malahan solat subuh dan solat isyak ni adalah solat yang paling berat sekali sebenarnya. Orang yang munafik kan, orang yang munafik ni paling susah sekali datang, berat sekali adalah subuh dan isyak. Kan? Malahan barang siapa yang mengetahui, dia nampak, dia rasa pahala dia, nescaya dia akan mendatangi solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah ni, walaupun dalam keadaan yang mengangkap. Itu sebab je kalau orang datang solat maghrib kan, solat maghrib, kalau dia balik, jumpa lagi, isyak kan jumpa, ada harapan tak jumpa. Kan? Kalau dia stay maghrib, ramai tak tahu. Malahan dalam satu hadis sebut, kalau orang tu datang semayang maghrib, habis je bagi salam, habis doa, dia duduk dekat tempat dia semayang tu tadi, dia tunggu dengan kuliah ke apa, dia tunggu ke tempat duduk tu sampai isyak kan, dia berada dalam keadaan seolah-olah dia masih lagi bersolat. Macam tu keadaan pahala dia. Tu sebabnya ada orang tu dia stay je kat situ tu, daripada maghrib tadi dia duduk kat tepi dinding tu. Macam tu lah kan. Sangka baik tuan-tuan, macam tu kan. Jadi begitu yang kedua, tempat yang paling Allah sukai adalah di masjid. Allah paling suka kita berada di masjid. So biarlah kalau ni subuh yang terakhir, kita berada tempat yang paling Allah Ta'ala suka, iaitu berada di masjid. Itu sebabnya dengan Abu Lais As-Samarkandi kata, tanda takut pada Allah terlihat pada 7 perkara. Pertama pada lisannya, kedua pada pandangan matanya, ketiga pada hatinya, keempat pada perutnya, dia tidak membenarkan benda-benda haram masuk dalam perutnya, kelima pada langkah kakinya, keenam pada tangannya, ketujuh pada ketaatannya pada Allah dan Rasul, yang kelima tadi tu pada langkah kakinya, dia melangkah ke tempat-tempat yang baik. Bila dia meninggal tadi, dia meninggal sebelum subuh, tengah ready nak pergi sembahyang subuh. Bila dia meninggal, lepas subuh tadi, balik tang masjid, dia meninggal. Bila dia meninggal, sebelum zuhur tadi, dia dah siap-siap nak pergi masjid. Bila dia meninggal, lepas balik tu, yang paling best sekali, bila dia meninggal kat masjid, lagi hebat. Itu yang di Bangi tu, ada seorang lelaki tu, dia meninggal tengah sujud di masjid di Bangi. Kebetulan imam Masjid Negeri 9 ni, salah seorang masa tu lah, bukan imam Masjid Negeri sekarang, dulu dia ada saudara, dia duduk dekat-dekat dengan rumah orang tu. Dia cek balik, dia tanya balik macam mana latar belakang orang tu. Ingatkan pencen pejabat mufti, pencen pejabat agama, tak. Rupanya dia pencen postman. Pencen postman, tapi rupa-rupanya dalam tempoh dia pencen tu, hidup dia tak pernah lekang dengan Quran. Pagi depan TV tu Quran, ada Quran dah ready tepi tu, ambil Quran macam dengan anak-anak atau TV dia Quran. Kemudian dekat meja makan, sementara tunggu bini hidang kan, Quran. Sebelum tidur, kat atas kepala ada Quran satu lagi. Lebih kurang kita kan.
Sentiasa dengan handphone. Macam itulah. Handphone Quran, dalam handphone tu ada Quran. Macam tu kan, sangka baik kan. Yang itulah keadaan dia. Mana kata nak tunjukkan orang ni. Begitu juga Allah Ta'ala sediakan singgahan di syurga. Sediakan persinggahan di syurga untuk kita. Biarlah subuh yang terakhir kita ni dapat peluang untuk berada di singgahan di syurga ni. Dan yang mana barang siapa datang ke masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah akan menyediakan persinggahan baginya di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi atau petang hari. Kemudian mendapat naungan Allah pada hari akhirat yang mana tak ada naungan selainnya. 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid, hatinya terpaut pada masjid Jami' Bagan Serai ini. Mesti datang. Macam mana pun sakit demam datang. Demam-demam balik semayang elok dah. Contoh kan. Hatinya terpaut pada masjid. Pergi rumah anak dekat Putrajaya, tetap tanya masjid mana masjid. Tolong hantar ayah pergi masjid. Pergi masjid juga ni. Macam mana pun. Dengan anak-anak tersarung kena pergi masjid sekali. Anak besok tak pergi, anak pun pergi sekali. Nampak tak? Yang keempat, orang yang berkasih sayang. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan mana perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk lagi tak selera. Macam tu. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Maknanya merahsiakan sumbangannya. Itu yang terbaik. Dan yang ketujuhnya, orang yang bangun malam, basah pipinya dengan air mata, mengenang dosanya kepada Allah. Itu tadi yang ketiga tadi, hatinya terpaut pada masjid. Orang yang nak tanda-tanda orang yang terpaut hatinya pada masjid adalah dia memang tak tinggal subuh berjemaah. Tuhan tanda-tanda orang yang terpaut pada masjid. Sebab biasanya kalau dia datang subuh, waktu-waktu lain dia senang datang. Kan? Tapi bulan puasa lain kira, bulan puasa lain. Bulan puasa memang luar biasa sikit. Orang yang tak biasa datang pun datang. Pada waktu isyak atau tarawih tu, tengok malam tarawih yang pertama, muka tak pernah nampak. Itu, ini siapa ni? Kalau kita sibuk mengherankan orang yang tak pernah nampak, memang lambat kita semayang itu. Siapa ni? Siapa ni? Memang tak tahu dah siapa. Anak-anak orang yang daripada KL ni semua balik tentu. Hari pertama kita puasa, malam pertama kita tarawih tu hari apa? Hari apa tahun ni? Selasa. Dah tahu, mungkin kurang sikit lah. Tapi kalau di Negeri Sembilan ni dia lain sikit. Negeri Sembilan ni balik, walaupun orang Negeri Sembilan ni dia ayam bertelur, kucing beranak pun dia balik. Dia lain sikit. Sebab dia malam pertama tu muka pelik-pelik, tak pernah nampak. Imam pun tak ada parking. Habis parking imam pun disapu malam pertama. Penuh sampai keluar. Marah. Masjid ni tak mesra jemaah. Macam mana masjid ni kecil ni? Dia marah. Tak muat tempat sembahyang. Masuk malam ke-15. Tak kala lagu raya dah dikumandangkan, imam boleh parking dalam masjid. Bukan kat luar, dalam masjid boleh parking. Bukan sinilah, tempat lain. Sini okey. Kemudian mendapat ganjaran solat yang lebih banyak. Itu kita tahulah. Ganjaran pergi dan pulang daripada masjid. Sebaik-baiknya berwuduklah di rumah. Berwuduk di rumah, kemudian menuju ke masjid. Ambil wuduk siap-siap di rumah. Dari Uthman bin Affan dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk untuk solat, lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian berjalan menuju solat yang fardu, lalu dia melaksanakan bersama manusia atau bersama jemaah atau di masjid, dan saya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga kelebihan saf pertama dan solat di masjid. Kalaulah orang tahu, kata Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, kalaulah manusia ni mengetahui kebaikan yang terdapat pada panggilan saf, panggilan solat dan saf pertama, lalu mereka tak dapat meraih, tak boleh nak semayang kat saf pertama ni melainkan dengan mengundi, nescaya mereka akan mengundinya. Dan kalaulah mereka tahu kelebihan solat atamah, iaitu solat Isyak dan solat subuh, tentulah mereka akan mendatanginya walau dalam keadaan mengangkat. Bila Nabi dah bagi hint macam tu, akan datang makanan mengangkat, mana special betul. Special betul-betul.
Maknanya jangan kita tak apalah, bagilah orang lain. Biasa kita macam tu kan. Kita dah tak dapat, tak apalah kan, takkan nak dibunuh orang lepas tu kan. Macam tu lah. Jadi kalau kita tengok hari ni, andai kata ini subuh terakhirku, mana pentingnya kita mencari bekalan selepas mati. Yang hidup pasti akan mati. Itu sebabnya dalam surah Ali Imran ayat 185 tu beritahu, setiap yang hidup pasti akan mati. Pada hari kiamat jugalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa dapat mengelakkan dirinya daripada neraka dan dapat masuk ke dalam syurga adalah orang yang sangat beruntung. Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu ayat yang penting. Dunia ni kesenangan yang memperdayakan. Pada orang-orang lama, dia dah tahu dah asam garam kehidupan. Hebat macam mana pun dunia ni, akhirnya dia kesenangan yang memperdayakan. Kan? Beli rumah besar sampai masa tinggal seorang-seorang. Beli kereta baru sampai masa ada kereta lagi baru daripada tu. Beli handphone baru sampai rumah hanya dah tahu ada handphone lagi baru keluar. Sekarang nampak macam mana? Maknanya kesenangan yang memperdayakan. Kita rasa hebat sangat dah rumah ni, beli, baru tengok ada design baru keluar lagi, taman baru-baru keluar, ni keluar, dahsyat rumah ni kan, contohlah. Jadi kita tengok nampak kesenangan memperdayakan. Pegang pangkat tinggi-tinggi, bangga, nampak nombor 1 dalam pejabat tu, main tiba-tiba kat ujung tiang masjid duduk, kenapa tu? Pencen sampai masa. Maknanya kesenangan memperdayakan kan. Hebat betul anak pandai-pandai semua kan, anak pandai semua, tapi rupanya ada anak pandai tapi lupakan mak ayah dia. Contoh, kesenangan memperdayakan. Jadi mati itu pasti. Tak suka mati pun mati, suka mati mati. Tak ingat mati pun mati, ingat mati pun mati. Jadi macam mana pun Nabi kata orang yang paling cerdik adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari kiamat, hari setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah imannya adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsu dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah akan mengampuninya. Jadi pengajaran daripada hadis ini, hadis riwayat At-Tirmizi ini, pengajaran pada hadis ini, mesti orang yang beriman akan digelar orang yang cerdik kalau dia benar-benar bermuhasabah dan menghitung dirinya tentang bila dia akan mati. Dia cakap, kalau aku mati ni, bersedia tak aku agaknya? Aku ni mati, kalau tiba-tiba Allah ambil nyawa aku kejap lagi ni, macam mana? Saya sekarang ni pakai CPAP machine, oksigen, tidur pakai oksigen. Tidur rupa-rupanya ada sleep study, buat sleep study, pasang wayar. Tidur berdengkur, kuat sangat. Dulu ingat sebab kita kan ceramah hari-hari, kita percaya orang cakap sebab penat sangat. Tu yang berdengkur tu, hari-hari penat sangat. Hari-hari penat sangat kan. Tapi masalahnya waktu kita tidur, kita tak dengar pun. Orang lain yang dengar, tentu kan. Kita pun tak percaya betul ke? Pasang mesin tu, rupanya dia buat, akhirnya hantar dekat lab, keluar result. Dia tidur tu kita pakai sini, pasang dekat dada ni, pasang dekat nadi tu sikit. Lepas tu tidur kurang-kurang 5 jam. Dalam tempoh 5-6 jam tu, result tu tunjukkan setiap jam purata 84 kali nafas saya terhenti. 84. Obstruktif apnea. Dia obstruktif ni maksudnya nafas saya tertutup sepenuhnya 74 kali. Kalau hypo apnea, dia kata tertutup 50%. Itu 10 kali. Total 84 kali. Akhirnya telefon pakar, dia suruh call pakar pulmonologi. Saya call Kuala Lumpur punya, tanya pandangan. Dia kata memang saya kena pakai oksigen ni, dia kata. Mesin CPAP mesin tu. Saya pun pakai. Pakailah. Patut doktor cakap memang betul lah, tu sebabnya ramai orang kita ni yang meninggal dalam tidur, sebab itulah salah satunya. Langsung berhenti terus. Lepas tu orang Melayu kan, ya Allah,
meninggal dalam tidur, ya Allah, mati dalam iman. Kawan tu tercokik tak tahu mana macam tu lah kan. Kan tak adalah tu. Tapi doktor cakap, saya tanyalah adakah pakai tu dia akan improve, tapi memang kena pakai berterusan. Pakai pasang dekat wayar besar pakai. Kan? Buatlah study tu. Dia memang ada cerita orang yang berengku ni. Dia buat ada dalam safari, dia mimpi dia jadi harimau. Dia kejar binatang. Dapat seekor. Dia panggil yang lain. Datang harimau yang lain tu yang makin bising bunyi tu. Tu cerita dia lah. Yang cerita kat saya tu masa saya dengan Haji Hussein Rais masa tu. Kita orang pergi campaign research kat Sarawak. Panglima tentera tu cerita. cerita kat safari tu. Kata sabarlah aku. Tapi tak ada tu, buat study tu. Murah study tu, free je. Ada yang free, ada yang bayar RM250. Tapi untuk cek kita punya tidur dengkuran tu kan. Tapi bila saya dah pakai mesin tu, orang rumah lah kan, senyap ni pula kan. Bila pakai mesin tu dah tak ada bunyi tu dah. Bunyi kita bernafas biasa je. Tak ada je beritahu kan. Jadi keadaan dirinya kita sedar ukur kalau kita mati besok macam mana lah. Amalan kita ni cukup. Berapa ramai orang yang atas dunia ni bersia-sia ni, merayau bersia-sia, suka-suka. Akhirnya bila dah nyawa je dipanggil, baru dia perasan bekalan dia masih tak ada. Tengok dalam bekal tak ada apa-apa. Yang tu yang kita tak nak. Ingatlah pesanan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisapkan. Persiapkanlah diri kamu untuk hari perhitungan yang besar di hadapan Allah yang Maha Agung. Kerana perhitungan seseorang kamu akan menjadi ringan di akhirat nanti bagi seseorang yang sentiasa menghisap dirinya ketika di dunia. Sentiasa tengok aku ni macam mana lah kan? Itu sebabnya semalam di Pondok Muallim Muslim River pagi semalam tajuk tentang ingat mati. Tentang ingat mati kan? Bila Nabi nampak ramai orang yang berketawa dalam satu majlis, Nabi sebut banyakkanlah mengingati kelazatan, penghapus kelazatan. Kalau kamu mengingati penghapus kelazatan, nescaya kamu tidak akan tertawa seperti ini. Dan jangan jadikan majlis tu sia-sia. Maksudnya kalau tak nak jadikan majlis tu sia-sia, banyak kami ingat kepada kematian. Yang hidup pasti akan mati kan? Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia ni. Manakala seseorang itu dianggap seorang yang lemah imannya apabila sentiasa mengikuti hawa nafsu dan hanya mementingkan kehidupan dunia semata-mata serta melakukan dosa-dosa tanpa menghiraukan hari pembalasan kelak. Jibril bagi tahu apa? Jibril bagi tahu kepada Nabi kita untuk ingatan kepada kita. Hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja suka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, kan, Nabi Jibril bagi tahu, perbuatlah sesuka hati kamu, kan sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Kemuliaan seorang mukmin terletak kepada bangunnya pada waktu malam beribadah pada Allah, dan keperkasaan seorang mukmin terletak kepada ketidakbergantungannya kepada manusia yang lain. Nampak? Dia beritahu tu panjang ayat ni, panjang lebar ni, Jibril bagi nasihat peringatan kepada kita ni, sampai masanya kita akan mati dan apa juga kita buat atas dunia ini akan dibalas. Banyakkanlah mengingati kematian. Dan mereka yang berangan-angan kepada Allah dengan arahan Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dan mengampuni dosa-dosanya, yang suka menangguh-nangguhkan istighfar dan taubat pada Allah. Orang macam ni dia nantilah dulu, relax dulu, sempat lagi kan, dah tua-tua so baru pergi. Jangan macam tu. Siapa yang pergi umrah, pergi haji kan, balik mesti dia pesan, korang yang muda ni pergilah. Orang tu pesan yang tu, korang muda ni pergilah. Ya Allah, saya bila dah pergi umrah, apa selalu pergi ni kan, terasa tempat sa'i tu makin jauh rasanya. Sebenarnya bukan makin jauh, kita ni kan, kita ni dah slow. Oi, jangan main-main dengan sejuknya lagi, dengan apanya lagi. Allahu Akbar. Kena sembahyang subuh tu pula lambat. Kalau lambat sikit dia masuk kat Masjid Nabawi tu, dah tak boleh masuk, dihargah pula naik ke atas. Naik ketika atas tu dengan tak berdinding, dengan tak berbumbung. Ya Allah, papak sejuk kan. Baik tu ni sembilan mengelatuk sejuk. Macam tu lah. Ya cepatlah habis sembahyang. Tahu je lah imam mana, imam Masjid Nabawi mana, tak main lah kan. Memang satu muka kan. Tentulah
Kalau satu muka tu pun kejam lagi tu. Jadi kita memang tak kebiasaannya, ramai orang yang tak berapa selesa bila cerita tentang kematian. Tetapi hakikatnya itulah yang terbaik. Sentiasa ingat kematian, sentiasa bersedia. Nanti besok kalau mak dah tak ada, nanti kau jangan tak balik kampung, jumpa kampung, macam tu lah. Kadang-kadang ada mak ayah yang macam tu. Kadang-kadang orang lama tak ada masalah ni, anak-anak yang dah ada anak ni. Kadang dengan anak-anak macam kereta api. Kalau balik kampung tu macam kereta api. Kalau bapaknya pergi, anak ikutlah. Kalau bapak mati, biarlah anak-anak tak balik. Pesan kat anak-anak tu, nanti besok ayah dah tak ada, kau sambung silaturahim ni. Pergi rumah Pak Long, Pak Cik, kau Pak Ngah, kau semua ni pergi ziarah dia. Pergi, jangan tunggu raya je nak pergi. Ada kenduri-kendara campur orang. Pesan. Yang dia pesan kan tu, duit ayah bawah tu. Kat bawah kapet tu jangan usik selagi ayah ada. Mak ayah ada kan. Macam tu lah kan. Lepas tu pagang panjang yang belakang dinding tu, ada pula pagang panjang nak cerita kan. Macam tu lah pesan buat silaturahim, benda-benda baik. Ayah ni mungkin tak lama dah. Arwah atuk saya tengok seorang, atuk bertua tu saya pesan. Rasanya tahun ni saya tak tahu lagi, saya ada lagi tak tahun depan ni. Jadi saya pesan semua, kalau hari keluarga berkumpul lah, balik lah, dia pesan benda macam tu lah. Tu salah satu cara ingat mati kan. Ni mak ni senarai nama yang mak berhutang, mak tengah bayar sikit. Besok kalau mak dah mati, kalau mak tak sempat bayar habis, kau tolong mak je bayarkan hutang-hutang dia orang. InsyaAllah mak. Dia dah pesan tu. Dah pesan. Yang kan kadang-kadang ada orang meninggal kan, bawa kan ada wakil keluarga tersebut. Ada siapa ni, arwah ni kalau ada berhutang kan, tolonglah tuntut pada ahli keluarga. Jangan tak tuntut. Tapi kalau nak menghalalkan tu, kami ucapkan terima kasih banyak lah. Yang bercakap tu memang tak ada kena-mena dengan keluarga tu. Tu yang dia cakap macam tu sangat tu. Tapi sebenarnya kena sebut macam tu kan. Suruh dia tuntut. Dan kita ni kadang-kadang kita terpedaya. Kita cakap ni, itu sebabnya arwah Datuk Nasir Wahab kan, dia fras, bukanlah kata apa lah, dia jaga kesihatan, jaga makanan dia, tapi diserang oleh kanser kan, tiba-tiba, dan dia terus down. Memang ramai orang macam tu. Tapi adakah disebabkan itu kita tak nak jaga kesihatan kita? Tak juga. Jadi kalau kita tengok, pertama yang kita kena fikir, saya bukan milik awak, awak bukan milik saya. Maksudnya apa? Nyawa kita ni semua Allah Ta'ala punya. Dan kematian kita ni akan jadi cabaran dan emosi buat keluarga orang keliling kita. Kena ingat, kalaulah ini subuh terakhirku, ingat tu, kita ni bukan milik keluarga kita, keluarga pun bukan milik kita, tapi kita milik Allah. Macam tu juga orang perempuan ni kena ingat, suami bukan milik kita. Faham? Isteri pun bukan milik suami. Itulah milik Allah, tapi amanah kena jaga. Itu je. Jaga yang kita boleh jaga kan. Jadi sebab apa Allah Ta'ala kalau nak ambil nyawa kita, dia ambil macam tu je kan. Tak cepat tak lambat. Nabi je yang special. Bila malaikat maut datang, Allah Ta'ala pesan kat malaikat maut, kau pakai lawa-lawa, kau pakai cantik-cantik, wangi-wangi. Kalau nak jumpa kekasih aku, kau bagi salam dulu. Kalau dia bagi masuk, baru kau masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Nabi yang dapat macam tu. Kita tak dapat tu kan. Tiba-tiba dah depan muka dah kan. Nasib-nasib lah. Tengoklah amalan masing-masing kan. Jadi tu yang pertama. Jadi kemudian persediaan kematian yang praktikal. Maksudnya apa? Kalau aku meninggal tahun ni, apa yang aku perlu sediakan? Sebaik-baiknya dia siap dah. Ni barang-barangnya, ni kain batik lapis semua dah siap dah. Ni duit dah siap dah. Besok kalau jadi apa-apa dekat abang ni, untuk ni, untuk keluarga kita ni, anak-anak belanja sekolah siap, itu paling baik lah kan. Ni hibah lah, buat hibah terbaik lah, buat hibah ni. Dia ada yang hibah ni waktu hidup, ada yang hibah ni dia berkuat kuasa selepas kematian. Ada tu minta lah tolong. Ramai yang pakar kan, sobot macam tu berlari datang cari tu kan, semua nak komisen
kan? Betul. Saya tengok pendapatan negara kita ni antara yang tertinggi kan, penyumbangnya adalah orang yang ambil komisen insurans takaful ni. Tahun lepas ke 2 tahun lepas, lembaga hasil memang kejar orang ni je. Setahun sebelum tu dia kejar penceramah. Tu tahu. Setahun sebelum tu dia kejar penyanyi pelakon. Ada tahu dia ada target tu, ada target kan. Yalah. Zakat kan, settlekan mana yang patut settlekan kan. Kemudian renungi kenapa kita kena jaga kesihatan. Itu kalau tidak kan, kenapa nak jaga kesihatan? Orang yang lagi sihat pada aku, lagi cergas pada aku pun mati kan. Apa hal aku nak jaga kesihatan? Iman dan hikmah kita ni diuji. Hati perlu diingatkan, jaga kesihatan ni bukan untuk menghalang kematian. Menjaga kesihatan ini sebagai tanda cinta pada Tuhan, sebab Tuhan bagi amanah tubuh badan kita ni, jaga elok kan? Jaga elok, jaga pemakanan. Saya pergi ke hospital swasta tu, ada satu penimbang rupanya kena buka stokin semua, berdiri dekat atas tu boleh tahu usia kita yang tepat berapa. Maknanya usia saya katalah, usia kita ni katalah 40 tahun, dia timbang tu rupanya badan kita dah 50 tahun. Disebabkan penyakit-penyakit dan lemak yang banyak dalam badan kita tu semua dikira. Lemak berapa persen, kolesterol berapa persen, itu baru timbang tu, belum ambil darah tu betul lagi. Itu yang ada sekali tu saya collapse dekat Shah Alam tu, tumbang balik tu dekat section 20, langsung masuk KPJ. Masuk KPJ buat check up apa semua, habis semua. Langsung kena tahan kawan. Lepas tu buat semua, ambil darah apa semua, kena buat stress test lagi. Alhamdulillah semua okey. Kebetulan memang selalu jogging kat masa tu, masuk kena lagi stress test. Habislah nurse tu, habis cucuk-cucuknya wayar ni semua kan. Aku tahu kolesterol jahat tu tinggi sikit kan. Belum apa-apa dah fikirkan 9 kali kan ada harapan begini macam tu, belum dah fikir kan. Macam mana jadi kolesterol jahat tu tinggi sikit, tapi yang lain semua okey. Sebab kena jaga kesihatan, dijaga sebagai amanah supaya dapat menikmati kehidupan dan dapat melaksanakan tuntutan ibadah kepada Allah Ta'ala kan. Kemudian menghargai orang lain. Bila kita ingat mati ni, kita hargai orang lain kan. Maknanya kita cuba menghargai orang lain. Kalau berbincang baik-baik dengan pandangan orang. Jangan nak kata kita betul aja. Cuba sehabis baik, tak nak menyakitkan hati orang. Kemudian kelima, jangan membesarkan perselisihan yang kecil. Kadang ada orang benda kecil tapi dia besar-besar kan. Bergaduh sampai 2 minggu, 3 minggu tak bercakap kan. Ya, aku menyampah betul dengan dia macam tu kan. Jadi jangan membesar-besarkan kan. Sebab apa, kadang-kadang kalau berselisih faham, jangan dipanjang-panjangkan. Sudah ajak minum, buat macam biasa. Saya dulu masa kerja tu, saya ingat bos dia garang betul. Dia marah dalam mesyuarat tu, macam nak duduk bawah meja rasa. Habis je mesyuarat, macam tak ada apa-apa. Dia ni tadi marah, aku teruk betul nampak tu kan. Tak profesional lah kan. Maknanya kata dia marah sebab kerja. Adalah benda-benda yang dia minta tu kan, tak sama macam yang dia nak tu kan. Kemudian memudahkan urusan orang lain. Memudahkan urusan orang, Allah memudahkan urusan kita. Dan persediaan kematian terpenting adalah menghidupkan yang bermakna. Contohnya lah, kalau kita tengok sebelum aku mati ni, apa benda menghidup yang bermakna? Wakaf, sedekah kan? Wakaf, tengok nak buat masjid ni, berapa kos pembinaan masjid. Itu yang berlaku di Negeri Sembilan tu. Dia tanya, ada tak tanah dia nak wakafkan? Dia nak wakaf untuk ayah dia. So dia belilah satu tanah dekat Seremban 2. Kemudian dengan harga lebih kurang 5 juta, dan dia bina masjid dengan harga 50 juta. Dia niatkan untuk ayah dia, Masjid Husin Seremban 2. Masa dia beli tanah tu, dia tinggal ada tak tanah lagi. Alang-alang tu si wakaf untuk saya sekali. Dia wakaf beli satu di tanah kat Senayan 6.5 juta, kos pembinaan 100 juta. Dekat masjid tu siap satu petak untuk dia, kalau mati besok situ tanah.
dah tu dia wakaf lagi pula dekat Langkawi, Masjid Aisyah. Dia wakafkan untuk isteri dia. Untuk isteri dia kan untuk mak dia tengok. Tapi itu masjid yang pertama, aircon, full aircon di Langkawi. Masjid baru kan. Tu bayangkan orang macam tu wakaf, membina sesuatu yang bermakna, berterusan. Tu sebab bila sebut sedekah jariah kan. Sedekah tu sedekah lah kita bagi. Jariah ni yang mengalir pahala dia. Contohnya kalau kita bina masjid, kan, kita bina masjid, lepas tu kita bagi dalam RM500 contoh sumbangan, digunakan untuk pembinaan. Wakaf ni tak terhenti, tak boleh guna untuk benda lain pun. Contoh ada balance RM200, ada balance RM200, ada tarikkan untuk bantu anak yatim, tak boleh, sebab mesti untuk tujuan masjid. Dia mesti fikir macam mana pula dia nak buat dia cukup untuk tujuan masjid. Lepas tu ada cerita tu, yang pencuri tu ada lah balance duit dia merompak bank dulu, ada dalam 30,000 lagi. Dia pun tanya, "Mam, macam mana mam duit 30,000 ni?" "Ui, tak boleh ni, duit haram ni." Itulah saya nak buat macam mana ni? "Boleh ambil duit tu, boleh, tapi jangan gunakan untuk tempat solat. Gunakan untuk buat toilet ke, buat betulkan tempat parking ke, boleh. Tapi jangan gunakan untuk ruang solat." Jadi buat benda yang bermanfaat, kan, benda yang bermanfaat. Buat pusat, ada macam di Petaling Jaya tu, masjid tu dibina pusat dialisis. Dialisis, jadi orang boleh, siapa yang nak buah pinggang ada masalah tu boleh pergi masjid, pas sembahyang pergi dialisis, boleh, salah. Ada yang buat apa, buat car wash lah, buat apalah, macam-macam buat, kan. Tak kisahlah, yang penting ada mana. Buat pusat tahfiz Quran, kan. Allahu Akbar, itu pun besar makna dia. Jadi kita ni ada orang, saya baru jumpa itu, saya ceramah di Paya Rumput, Melaka. Habis saya ceramah, masa tu bicara mufti dengan mufti Melaka. Habis tu ada seorang perempuan, dia nak jumpa dengan Samsul Ubat. Dia kata, "Kakak saya nak jumpa." Dia kata, "Kakak nak jumpa." Dia kata, "Itulah saya down sangat." Rupa-rupanya umur 35 tahun diserang kanser usus stage 4 dah. Dia kata, "Saya cuba kuat semangat," kata, "banyakkan sedekah, tolong orang, kan. Mana yang kita boleh buat, kita buat, insya-Allah. Mana tahu dengan cara ni." Sebab ramai je orang yang macam Seniwati apa, Datuk Sarimah, dia diagnose kanser kan, tapi dia survive. Tapi tengoklah yang dia makan. Ada sekali tu saya ceramah di Perak, di Ipoh, JKR Ipoh tu, lepas slot saya, slot Datuk Sarimah tu, tim dia datang, saya tengah makan ni, tim dia datang tengok, "Oh, yang ni Datuk tak makan, ni alih kan, ni alih kan, yang ni tak makan." Saya kata, "Nanti lu aku boleh makan, nanti lu." Dia suruh alih pula time tu. Tapi makna dia jaga makan tu. Lepas tu hari-hari tu sayur, berapa jenis sayur tu memang dia blender minum hari-hari. Macam tu sebenarnya. Berapa ramai orang yang doktor diagnose tinggal 2-3 bulan sampai 4-5 tahun elok lagi. Sebenarnya kan, sebab bukan doktor yang menentukan, bukan tabib yang menentukan, tapi semua kuasa Allah. Kematian ni satu yang pasti, dan antara amalan yang kita boleh buat, kan? Amalan yang kita boleh buat sebagai persediaan. Andainya inilah subuh terakhir kita, inilah yang terakhir. Tapi kalau boleh kita berdoa, "Wa ballighna Ramadan," kan? Sampaikan aku pada Ramadan tahun ni. Jadi yang pertama, setiap hari hendaklah bertaubat dan beristighfar. Nabi SAW bersabda, "Bermaksud wahai sekalian manusia, bertaubatlah pada Allah, bermohonlah ampun kepadanya. Sungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Nabi pun taubat 1 kali. Kita pula relax, kan? Nabi yang tak ada dosa tu pun taubat 100 kali sehari. Kita mungkin terasa tak banyak, kan? Macam tu lah, tak ada. Tu yang relax kan, tu kan? Taubat, istighfar. Malahan kalau orang nak buat salat sunat istikharah pun, ada orang tanya, "Macam mana nak buat salat sunat istikharah ni?" Buat, lazimkan dulu, buat 7 hari betul-betul salat sunat taubat dulu. Mana bersihkan dulu diri kita tu, minta ampun dengan Allah dulu, baru nak minta. Ini belum apa-apa, Allah tunjukkan aku tu yang tak nampak-nampak tu, kan? Salat sunat taubat dulu 7 hari betul-betul. Istighfar artinya mohon ampun daripada Allah, dan Islam mengajar pada umatnya agar memperbanyakkan istighfar. Rasulullah SAW sendiri minimum 70 kali mengucapkan istighfar. Firman Allah SWT bermaksud, "Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun," yakni istighfar. Surah Al-Anfal ayat 33.
Kemudian kedua, betulkan solat kita dan cuba untuk khusyuk. Betulkan solat. Antara kesempurnaan solat ni, kesempurnaan ibadah adalah dengan ilmu, belajar. Macam mana cara semayang. Kadang macam pesen orang semayang kan. Belajarlah. Pergi je lah jumpa imam tu. Imam macam mana, betul tak saya semayang ni imam? Cuba imam tengok. Ni syok sendiri kan. Ni kodnya. Kemudian jangan lupa solat, tambahkan solat kita. Yang solat kita tak biasa buat, kita buat. Itu sebabnya Nabi pesan, siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggal dua amalan. Yang pertama sedekah subuh, dan yang keduanya solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu pun Nabi pesan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, bermaksud sesungguhnya amalan yang mula sekali dihisabkan seseorang pada hari kiamat mengenainya ialah salatnya. Jika salatnya diterima, maka sungguhnya beruntung dan berjayalah ia. Jika salatnya tidak diterima, maka kecewa dan rugilah ia. Jika terkurang daripada solat fardu sesuatu, Allah SWT berfirman, periksalah adakah hamba ke itu punya solat-solat sunat untuk dicukupkan dengannya apa yang terkurang daripada solat fardu. Demikianlah keadaan amalan lain. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang wajib tu kena jaga dulu. Jadi yang sunat dia pula cover. Macam tu. Kemudian yang ketiga, selesaikan semua hutang-hutang kita. Itu dah sebut tadilah. Kan? Waris-waris anak-anak diberitahu. Sebab dalam satu hadis, roh seseorang mukmin itu tergantung-gantung, dihalang daripada tempat yang mulia dengan sebab hutangnya, sehinggalah hutangnya itu dilunaskan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Alahan ada dikatakan, kalaulah seorang tu mati syahid, Allah hidupkan dia balik. Kemudian dia mati syahid lagi, Allah hidupkan dia balik. Dia mati syahid lagi. Kata Nabi, kalaupun 3 kali dia mati syahid, tapi dengan sengaja dia tak bayar hutang, maka tergantung, tak pek masuk syurga tu kan. Kadang-kadang tanda, salah satu tanda akhir zaman, orang yang memberi pinjam segan dengan orang yang meminjam. Orang yang meminjam tu relax kan, tak ada apa-apa. Macam lama tak nampak, relax kan. Macam tak ada apa-apa. Kita ni nak cakap ke tak? Nak cakap ke tak? Ramai tuan-tuan kan. Ramai hari ni minjam, minjam muka manis. InsyaAllah sebulan InsyaAllah settle. Tak ada tuan. Sudahnya relax kan. Tukar kereta baru, rumah besar, bercuti sana bercuti sini, hutang tak bayar ni. Tu sebab kalau orang nak pergi haji, pergi umrah, kadang kan pergi umrah, ada orang sponsor dia, dia ada hutang orang, dia kena beritahu, bang saya nak pergi umrah jumlah ni, hutang saya tak settle lagi ni, saya minta maaf, nanti saya cuba selesai ni sebab orang sponsor, bukan duit saya. Yelah, tak adalah orang sangka buruk. Elok kau pergi umrah, hutang tak bayar. Hutang apa? Nasi lemak, lauk ikan 9 kari, kan semangkuk pun. Kemudian banyakkan bersedekah jariah, infak, wakaf tadi banyakkan. Banyak peluang. Telefon je pusat zakat tu, dia mesti ada senarai tempat nak wakaf kan. Masuk Jadi bersedekah ni jalan pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan. Ikhlas ni bersedekah dapat meringankan kesusahan. Harta orang yang bersedekah tidak akan berkurangan, malahan akan bertambah kan. Dengan bersedekah kita terhindar dari bala dan umur juga akan bertambah. Kata ni Nabi janji ni, merahsiakan sedekah memadam kemurkaan Allah. Kemudian sebarkan ilmu yang bermanfaat kan. Dah dapat ilmu, share, didik anak-anak yang soleh kan? Kemudian minta maaf kepada semua orang yang seandainya kita melakukan dosa kepada mereka. Jadi ni antara 7 amalan yang boleh kita amalkan kan? Amalkanlah 7 perkara ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebahagian daripada usaha kita semasa di dunia ini, dan apabila kita bertemu dengan Allah di alam barzah dan akhirat nanti, kita telah membuat sesuatu dapat membantu kita dan menyelamatkan kita daripada halangan dan gangguan untuk mendapat keampunan di sisi Allah SWT. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ajal maut adalah rahsia Allah. Bila sampai masanya, ia akan tiba tepat pada waktunya, tanpa boleh ditunda atau dipercepatkan. Sakit bukan bermakna ajal dipercepatkan.
Sihat pula tidak bermakna menjauhkan kematian. Saya yang masa saya usia 30 tahun, 20 tahun, masa tu dah 3-4 orang kawan meninggal. Lepas tu sampai sekarang 40 tahun pun dah ramai-ramai lagi orang meninggal. Macam mana nak cakap? Adakah kita ni tak mati-mati? Kita pun akan mati, akan masuk dalam senarai tu. Lainlah kalau ada senarai kematian minggu ini, keluar dekat notis buat masjid, dia akan update setiap hari lepas Zuhur. Ramai orang yang tak semayang untuk Zuhur untuk tengok senarai nama. Lepas bagi salam, wih, tak ada nama. Okey, balik relax macam tu kan, senang kan. Mana tahu rahsia Allah. Adalah orang tu nama di atas sekali. Minggu ni dia meninggal, hari Sabtu, tahu dah. Masuk dia dalam masjid, dia jumpa imam, mam, tak tolong mam, tak tolong doa mam, nama ada pula hari Sabtu ni. Kenapa pula? Saya Sabtu ni nak kenduri, nak kahwin, minta tangguh seminggu jadilah. Imam pun, yalah saya cubalah, saya tak janji. Imam Masjid Jami' Bagan Serai ni terkenal dengan doa dia makbul. Jadi imam kita cuba je lah. Imam pun walhamdulillah bil alamin. Dia pun tengok. Jadi imam minta, ya Allah, minta tangguhkan kematian jemaah aku ni, Allah. Siapa nama? Nama dia sebut nama walhamdulillah. Dia tengok padam nama dia. Dah nombor 2 tu naik atas pula. Dah aku nak mati dulu ni, pahal pula. Tak berhenti kerja imam pun. Masalahnya tak macam tu kan, kita tak tahu. Kadang orang tu elok je. Semalam orang kampung, dekat kampung mak saya tu, baik daripada kecil kenal, lah meninggal dah. Sampai masa, sampai hukum ni, sampai masa meninggal. Nak cakap apa? Ada orang tu sakit pun tahu, bukan kita nampak pergi hospital, nampak orang pakai oksigen teruk sangat. Aku rasa tak besok lusa. Ayat dia. Sekali yang bercakap tu mati dulu. Yang dia pula buka oksigen, dia pergi Yasin tu kawan ni. Itulah. Jadi mana kata, janganlah kita leka. Jangan kita leka, beringat sebab sampai masa ni kita akan mati. Buatlah macam mana pun, carilah jalan untuk persediaan. Andai kata ini subuh terakhir, mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang lebih bersedia. Sampai bila pun kita tak akan cukup, tapi kita cuba buat yang terbaik apa yang kita boleh buat, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Bab kata orang kan, apa sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak bawa galah nak nyolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan.